bila kita sebut Malaysia Madani itu sendiri, ia adalah aspirasi daripada Madinah Munawarah, dan di situ adanya akidah. Sebab Nabi sendiri adalah merupakan kekal menjadi seorang rasul yang perlu mengajak manusia pada Allah. Nabi kekalkan. Tetapi mengekalkan itu tidak pula mengganggu proses untuk melaksanakan elemen perpaduan, masalah ekonomi, masalah sosial tadi, kebijaksanaan Nabi. Agama tetap dipertahankan. Sebab tu sama umat Islam, Muhajirin dengan Ansar, adanya elemen yang kita katakan ukhuwah Islamiah. Termaktub dalam itu persaudaraan Islam. Tetapi dalam hubungan dengan non-Muslim yang ada, ahli kitab dan sebagainya, dia panggil sebagai ummatun wahidatun, satu umat yang satu. Istilah itu digunakan dalam piagam Madinah itu sendiri. So di Malaysia, bila sebut saja meletakkan Malaysia Madinah, maka dengan sendirinya segala urusan dakwah, urusan agama yang dipimpin oleh MKI, yang dipimpin oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, yang telah memimpin negara ini dan memastikan segala dasar-dasar berkenaan urusan agama ini terpimpin dan tersusun, dilindungi oleh perlembagaan itu sendiri, dan semua agensi-agensi kerajaan kena mempertahankan dasar ini. Dan sudah tentu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku timbalan MKI, dia akan bersama-sama untuk memastikan dasar dan Islam ini terpelihara, dan saya rasa tidak mungkin urusan-urusan yang boleh merosakkan agama itu boleh menceroboh apa yang kita perjuangkan. Usaha-usaha itu tetap ada daripada musuh-musuh yang tak suka, daripada mereka yang tak faham, yang keliru dan sebagainya, tetapi ia tetap akan protected, terjaga. Contohnya apa yang dicakapkan pasal LGBT. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menegaskan bahawa Malaysia tidak akan membenarkan ia berlaku, dan ia adalah salah dari segi undang-undang. Dan Duli Yang Maha Sultan Selangor telah menyahut dan merasa menunjukkan kegembiraan tuanku bahawa Perdana Menteri telah menegaskan suatu yang memang mereka nakkan. Jadi saya tak nampak usaha-usaha untuk itu. Tapi barangkali mereka yang keliru itu disebabkan kerjasama dengan non-Muslim yang begitu erat, itu barangkali boleh menyebabkan kekeliruan. Adapun liberalnya, adapun LGBT-nya, semua terkawal dan tersusun. Di mana-mana negara ada saja unsur-unsur jahiliah, unsur-unsur negatif yang akan cuba muncul. Tetapi di Malaysia saya percaya ia dapat diurus dan dapat diatur. Sistem perbankan Islam yang kita bawa telah subur bukan hanya di Malaysia, malah di luar negara. Menjadi contoh yang baik. Masyarakat Malaysia mula bertudung, alhamdulillah menjadi satu. Ia berlaku pada zaman Datuk Seri Anwarim memimpin ABIM satu ketika dulu, Angkatan Belia Islam Malaysia. Dan begitu juga kalau kita lihat tentang halal hab, Malaysia akan menjadi contoh terbaik halal hab. Negara China pun datang kepada kita nakkan pengiktirafan daripada kita, kerana kalau pengiktirafan daripada Malaysia ini diperlakukan di negara China, satu dunia akan banyak lagi beli barang-barang halal daripada negara China. Ini menunjukkan bahawa kesuburan dakwah, aktiviti Islam, syariat, majlis-majlis zikir, selawat, para ulama yang kita undang, Habib Umarnya, masyayikh daripada Azharnya, ulama daripada Indianya yang menguasai hadis, semua kita kumpulkan. Dan malah ulama-ulama daripada harakah Islamiah yang kita tidak boleh nafikan juga kepentingan elemen-elemen mereka bergabung, dan insya-Allah Malaysia akan lebih subur bagi saya. Dan minta maaf kepada mereka yang berprasangka Malaysia akan rosak dan sebagainya. Kami tak nampak perkara itu akan berlaku, malah ia terus terkawal. Yang penting berikan nasihat dan teguran dari masa ke semasa untuk pastikan Malaysia terus cantik dan indah.